والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلمه الفصل الثالث في الملائكة عليهم السلام. Pasal yang ketiga berkaitan dengan malaikat alaihissalam. Masih lagi dalam perbincangan Manzumah Aqidatul Awam, termasuk pada bait yang ke-21. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Boleh doa la syurba boleh la syarba. Saya dengar pada Syekh Ahmad Ruqaimi dia baca la akla la syurba wa la nauma lahum. Baik. Ai yajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida. Jadi wal malakul ladzi bila abin wa ummin. Jadi wajib bagi setiap mukallaf untuk beriktikad mengatakan bahawa para malaikat alaihi wassalatu wassalam Allah Taala jadikan tanpa wasithah. Tidak ada perantaraan ibu dan ayah. Bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Dan mereka juga tidak makan dan tidak minum dan tidak tidur. Maksudnya a'rad basyariyah, benda yang manusia buat, para malaikat tidak akan buatnya. Jadi maksudnya para malaikat tidak lahir melalui wasithah, tidak ada ibu, tidak ada ayah. Malaikat juga bukanlah lelaki, bukan perempuan, bukan khunsa. Siapa yang beriktikad mengatakan malaikat ini lelaki, maka mereka ni akan dihukum sebagai mubtadi' fasik. Mubtadi' fasik. Siapa yang kata Allah dan dalam kufur, dalam bab kufur ada dua qaul. Bagi orang yang mengatakan malaikat ini lelaki. Jadi hukum kufur bagi orang yang kata malaikat lelaki ada dua pandangan. Satu pandangan kata kufur, satu pandangan kata tidak. Cuma yang jelasnya mubtadi' fasik. Siapa yang beriktikad bahawa malaikat ini unusah, maksudnya wanita, perempuan, maka kata para ulama ijma' kafir orang yang mengatakan demikian. Kenapa yang lelaki tidak jadi kafir? Kalau kita kata malaikat lelaki, kenapa tak kafir? Kerana al-rijal atau al-dhukurah asyrafu min al-unitha. Kerana lelaki itu lebih mulia sikit daripada perempuan dalam bab kedudukan sebagai lelaki dan perempuan. Dan dalam Quran Allah Ta'ala sebut secara jelas i'tiqad orang yang mengatakan malaikat ini wanita adalah kufur. Di dalam Quran Allah Ta'ala sebut waja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahman inatha. Jadi i'tiqad mereka ni ini golongan kufar, mereka beriktikad mengatakan Allah Ta'ala malaikat ini adalah wanita. Siapa yang kata malaikat khunsa macam mana pula? Kalau kata malaikat lelaki, yang tu fasik mubtadi'. Mubtadi' fasik. Dan pada kufurnya ada dua qaul. Kalau yang kata malaikat ini wanita, kafir ijma'. Kalau kata malaikat ni khunsa macam mana pula? Aula bil kufri. Lebih aula dengan kekufuran semua. Pada apa? Di madhi ditangkis. Kerana lebih kurang lagi, sebab tak jelas. Tak jelas tu lelaki ke perempuan. Jadi para malaikat ni mereka bukan jin. Tidak lelaki, tidak wanita, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tak kahwin, tak ada anak dan tidak memperanakkan. Tidak ditulis amalan mereka. Kerana mereka yang menulis amalan. Tidak dihisap. Kerana mereka lah yang akan menghisap amalan. Tidak ditimbang amalan mereka kerana mereka tidak ada keburukan masuk. Dan sayyi'at lahu. Dan mereka akan dikumpulkan bersama jin dan manusia di akhirat nanti. Nanti mereka akan kumpul sekali di padang mahsyar. Sekali dengan jin dan manusia, sekali dengan malaikat. Dan mereka akan bagi syafaat kepada orang yang melakukan dosa di kalangan anak Adam. Dosa Bani Adam akan diberi syafaat oleh para malaikat. Jadi para malaikat juga akan bagi syafaat. Ada kitab karangan Al-Imam Syekh Abdullah Talili,
tak berkenaan dengan syafaat. Dan tak. Yang sebut dalam tu anwa' ataupun golongan-golongan yang boleh bagi syafaat kepada orang lain, termasuk para malaikat. Jadi kita di syurga nanti boleh tengok malaikat, boleh tengok malaikat. Dan mereka juga akan masuk syurga, dan mereka akan mendapat juga nikmat seperti mana orang dalam syurga dapat nikmat. Ini seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Bajuri dengan Al-Imam As-Suhaimi. Sebahagian ulama menyebut seperti mana yang disebut oleh Imam Mujahid, yang mengikut pandangan Imam Mujahid. Innahum la ya'kuluna fiha wa la yashrabuna wa la yankihuna. Malaikat tidak berkahwin, tidak akan makan dan tidak akan minum dalam syurga ini. Pandangan Imam Bajuri, pandangan Imam Suhaimi, malaikat pun akan makan minum juga dalam syurga. Sama macam orang biasa. Dia akan jadi macam kita balik. Lepas tu akan berkahwin semua. Jangan kita. Nampak? Tapi Allah Sayyidina Muhammad, pandangan Imam Mujahid mengatakan mereka tak akan makan, tak akan minum, tak akan kahwin. Dan mereka akan macam keadaan mereka ketika di dunia. Sebab tu sebelum akhirat, masa tu lah keadaan mereka tidak makan, tidak minum, tidak melahirkan, tidak kahwin, tidak apa semua itu, mereka itu pun akan berlaku juga dalam syurga. Masuk syurga tapi tak boleh buat macam kita buat. Itu pandangan. Ada orang yang berpandangan begitu, seperti Imam Mujahid. Jadi Al-Imam Suhaimi menolak pandangan tersebut dengan kata kalau macam tu hurun ain, wildan ataupun ghilman, kanak-kanak yang akan menjadi pelayan dalam syurga hurun ain, yang tu semua pun tidak ada juga, tak ada orang panggil apa, tidak diperanakkan, tak berkahwin ketika di dunia. Mana depa ada lah ni. Tapi di akhirat nanti boleh kahwin juga. Boleh kahwin, boleh makan apa semua. Jadi kalau macam tu, termasuk juga wildan ataupun ghilman, termasuk hurun ain pun tidak akan kahwin juga. Jadi ini mustahil. Jadi boleh untuk kahwin dalam masa. Boleh tak? Apa malaikat? Malaikat ni macam ajsamun nuraniyatun latifatun. Jisim, satu jisim yang mana bersifat dengan sifat cahaya. Latifah maksudnya tidak boleh dilihat dengan pandangan mata kasar kita. Dan mereka boleh membentuk dengan banyak bentuk. Tapi dengan bentuk yang baik-baik. Jadi kalau jin, iblis boleh bentuk dengan bentuk yang tak elok. Jadi muka mudah dan sebagainya. Tapi malaikat tidak akan begitu. Malaikat akan jadi muka elok. Ada tempat lalak tu tak? Ada lebih? Oh, tak ada ni. Bang. Boleh tak bang? Boleh. Hijau ni. Tak. Dan kerja malaikat ni taatlah, melakukan ketaatan. Dan tempat duduk mereka di mana? Di langit. Maskanuhum as-samawat ghaliban. Wa minhum man yaskunul ard. Ada di kalangan malaikat yang tempat tinggalnya di dunia. Dan mereka sadiquna fi ma akhbaru bihi 'anillahi ta'ala. Dan mereka benar ketika dalam menyampaikan riwayat. Kalau mereka sampaikan sesuatu daripada Allah Ta'ala kepada makhluk yang lain, mereka tidak akan berlaku khianat. Khianat ni sifat manusia. Dan kemudian setiap malam mereka akan bertasbih dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Tidak akan sekali-kali melakukan maksiat dan mengingkari perintah yang Allah Ta'ala letakkan. Ini malaikat. Dan mereka akan mati. Malaikat ni semuanya akan mati pada nafqatil ula, pada tiupan sangkakala yang pertama. Semua malaikat akan mati illa hamalatul arsh, kecuali para malaikat yang memegang arsh. Itu yang tak mati. War ru'asaul arba'ah, dan ketua malaikat yang 4. Fa innahum yamutuna ba'daha wa amma qablaha fala yamutu minhum ahad. Baik.
Jadi buat selepas nafqatul ula, tiupan sangkakala yang pertama, semua malaikat akan mati, termasuk malaikat. Kita mati lah. Jin mati. Malaikat pun akan mati. Kecuali malaikat penjaga arasy atau ni pemegang arasy. 4 orang, 4 malaikat yang pegang arasy. Kemudian waktu akhirat kiamat berlaku akan tambah lagi 4 jadi 8. Kemudian 4 ru'asa. Siapa dia? Mikail, Jibril, Israfil, Israil. 4 ni tidak akan mati. Nah. Yang lepas ni semua ni akan mati bila? Yang mutuna ba'da. Selepas daripada tu. Ketika nafqatul ula tak mati. Jadi kalau Israfil tiup sangkakala besar tu, mati semua. Lepas tak mati. Lepas tu pun mati. Sebelum sangkakala, ada tak malaikat mati? Tak ada malaikat mati. Dan ni ada tak malaikat mati? Tak ada. Tak ada malaikat mati. Baik. Jadi apa ni Allah SWT wala yalzamuna ma'rifata haqiqati jinsihim wala min ayyi shay'in khuliqu. Tak wajib bagi kita untuk nak tahu malaikat ni dijadikan daripada apa, jenis apa, cahaya mana yang dapat dibuat. Tak perlu bincang. Yang wajib apa dia? Yang wajib yajibul imanu bi annahum balighuna fil kathrati ila haddi la ya'lamuhu illa Allah 'ala al-ijmal. Jadi secara ijmalnya kita tak tahu bilangan malaikat ni berapa, terlalu banyak. Illa man warada ta'yinuhu bismihi al-makhsus atau naw'ihi fayajib al-iman bihim tafsilan. Kecuali yang warid sebut dalam hadis berkenaan dengan malaikat ni nama sekian, itu wajib kita beriman dengan nama-nama malaikat tersebut. Lain pada tu serah pada Allah Ta'ala, kerana bilangan malaikat terlalu ramai. Disebut oleh Syekh Abdullah Sirajuddin dalam kitab dia berkenaan dengan al-malaikah, tajuk malaikat. Sebut dalam Mustadrak al-Imam Hakim Naisaburi. Cerita kata Sayyidina Jibril alaihissalam setiap hari akan mandi di sungai di syurga. Setiap hari. Maksudnya syurga dah ada. Di sungai pun dah ada semua siap. Jadi apa ni Allah SWT Muhammad saya pernah contoh dulu ni gambaran sungai syurga tu macam mana ni. Tak nak gambar. La mala ain ra'at wala udhun sami'at wala qatara ala qalbi bashar. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa ni sajaratul tuba ni apa ni far'uha asluha fis sama' wa far'uha akan turun ke bawah. Macam ayat asluha fis sama' far'uha ya tu ayat ayat tu ayat apa tu sampai Quran ha ayat mana ha asluha sabitun wa far'uha fis sama' balik dulu surah apa tu tak apa tak boleh tak apa ni tak apa asluha fis sama' asluha sabitun kan wa far'uha fis sama' tu syahadat tuba tu tak ada cerita pasal kalimat tu. Tu cok cerita tak lain tu tu kata lari tu cerita tak apalah balik pada cerita saya cerita dia yang pentingnya yang tu cerita lain lah yang apa ni Allah SWT saya tuba ni dia punya kedudukan dia balik dengan pokok di dunia aslu dia fil ard ya wa far'uha fis sama' dia farak dia tu dia punya cabang-cabang akan naik ke atas ke langit. Dia punya orang panggil apa? Asalnya apa dia? Akak dia tu akan turun ke bawah. Beza dengan syarul tuba. Syarul tuba dia akan naik ke atas. Akak dia ke atas. Furuk dia akan turun ke bawah. Masuk ke setiap rumah dalam syurga. Jadi kalau bayang yang pokok terlalu besar. Yang besar pokok tersebut kata Nabi SAW kalau lalu di bawah dia punya zilliha, di bawah dia punya apa panggil apa? Bayang dia tu. Bayang pokok tu saja sebahagian riwayat sebut 500 tahun perjalanan. Dari hujung ke hujung 500 tahun perjalanan. Sebahagian riwayat sebut 70 tahun perjalanan. Ada boleh hal 70 tahun akhirat lama lah. 70 tahun akhirat satu hari di akhirat 1000 tahun. 70 tahun bayangkan. Berapa juta bilion tahun untuk nak melalui dia punya bayang ni. Abang kata besar semua. Baik. Kemudian dia punya furuk dia tu akan masuk dan setiap furuk tu akan ada buah.
Dan buah tu akan masuk ke setiap rumah-rumah. Jadi tuan-tuan rumah ni tak perlu untuk nak banyak pokok, kerana pokok tu masuk dalam rumah. Bayangkan kalau kita tengok cerita Allah SWT, Hobbit atau Hobbit, betul kan rumah dia comel dia buat. Duduk dalam bukit dan tebuk tanah dalam bukit pun ada rumah pula. Oh, comel. Hak tu saya tengok di muka bumi. Hak tu yang 3D. Nah, hak depa buat tu rekaan saja. Dengan gambaran bagi grafik tu. Nah, tapi kita ni yang di syurga Allah Taala ni tidak ada bandingan, tidak ada gambaran. Dan di bawah pokok Syajaratul Tuba tu akan ada sungai yang mengalir daripada asal pokok tersebut. Kalau kata orang pandai lukis, tapi tetap takkan sama dengan syurga. Pokok besar. Nah, kemudian pokok tu pula ada akar banyak, dia punya cabang-cabang dia tu. Di bawah ni penuh dengan rumah-rumah ahli syurga, yang mana setiap tu akan masuk dalam rumah ahli syurga. Yang rumah tersebut sangat cantik dan tersusun dengan baik. Kemudian di tepi-tepi pula ada sungai, yang mana sungai tu mengalir di setiap rumah-rumah orang yang dalam syurga. Bayangkan macam mana? Kita nak bayang. Cantik ya? Kalau kita naik atas Gunung Jerai pun tak nak lawa. Tengok kawasan dia, tengok dia punya ayak dia. Bayangkan rumah di atas tu, bawahnya ada sungai. Sungainya pula macam-macam ni. Sungai susu, sungai arak, sungai, InsyaAllah. Sayyidina Jibril mandi setiap hari di sungai tersebut. Setiap kali dia mandi, dia akan naik di atas tebing sungai. Dia akan kibaskan sayap dia. Dan setiap titis daripada sayap tersebut akan jadi satu malaikat yang baru. Jadi Allah SWT, jadi ada malaikat yang secara umumnya malaikat dijadikan daripada nur, cahaya, sebab disebut dalam hadis. Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad radhiyallahu anhu, mengatakan khuliqatil malaikah min nur, dijadikan malaikat daripada nur. Wa khuliqal janu min marijin min nar, dijadikan api jin daripada marij minan nar. Marij ni maksudnya yang hujung api, panah. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum, dijadikan Adam alaihissalam seperti mana yang disifatkan oleh Allah Taala dalam Quran. Allah Taala sebut dijadikan daripada turab. Wa Adamu min turab, dalam hadis Nabi SAW pun disebut, Quran pun disebut. Baik, itu secara ringkas. Baik, apa malaikat yang patut kita kenal? Yang pertama, nanti tak masuk lagi. Nanti akan masuk malaikat. Baik, kemudian disebut wal malakul ladzi bila abin wa la akla wa la syurba wa la nauma lahum. Selain pada itu, ada furuk sedikit. Itu dah habis dah bincang. Furuk wajib juga kita beriman, sebab tidak disebut dalam bait syair berkenaan dengan hurun ain, dengan wildan, kanak-kanak yang menjadi pelayan dalam syurga, dan juga bidadari-bidadari dalam syurga. Tidak dibincangkan dalam bait syair. Dalam bait manzumah al-Imam Ahmad bin Muhammad al-Marzuqi radhiyallahu an tidak dibincangkan. Jadi ditambah oleh syarih dalam perbincangan. Jadi wajib juga bagi kita setiap mukallaf untuk kita mengetahui berkenaan dengan wildan. Siapa wildan? Mereka ni adalah ciptaan Allah Taala yang sangat cantik, yang mana ketika melihat mereka kita akan rasa seronok, gembira bila tengok dia. Kenapa? Karena li'annahum kallu'lu'i al-mafrad. Mereka ni seumpama permata yang bergemerlapan. Wahum murdun. Mereka ni amrad, tidak ada bulu di muka mereka, tak ada janggut, tak ada misai. Jadi sama macam aulad dunia, seperti kanak-kanak kecil, macam budak-budak di dunia. La yushibuna. Lagi dia apatah lagi tidak akan ada uban-uban lagi tak ada lah. Lepas tu dia makan apa ni? Okey, wildan. Baik. Setiap satu daripada wildan ni tidak ada langsung dalam hati mereka ni niat untuk nak buat jahat, tak. Baik semua. Dan mereka tidak ada ibu, tidak ada ayah. Jadi wildan ni khas, dijadikan oleh Allah Ta'ala dalam syurga, dengan tugas mereka adalah untuk menggembirakan ahli syurga. Dia tengok mereka jadi seorang.
Itu ya tujuannya. Dan juga sebagai pelayan-pelayan dalam syurga. Bawa ayak, jamu makan, tolong kat kaki, tolong cuci ahli syurga dan sebagainya. Itu kerja. Selain daripada anak-anak yang meninggal di muka bumi Allah Ta'ala ketika kecil, yang ibu dan ayahnya sabar. Ini pun akan jadi pelayan juga kepada ibu dan ayah dia. Itu khas. Itu lain dah. Itu untuk orang yang ada anak, yang anak dia meninggal kecil. Hak wildan ni semua akan dapat. Semua akan ada dalam syurga. Maksudnya dalam syurga ni, Masya Allah, suasana yang macam tu. Kemudian ada bidadari-bidadari yang cantik, menawan. Kemudian pula akan ada kanak-kanak kecil pula yang akan menggembirakan hati ahli syurga. Sonok saja tak boleh. Kenapa kan? Untuk masuk syurga tu kan. Lepas tu penting kita akidah. Kita ajak ke orang kita akidah penting. Mana sebab orang tak tahu akidah, lepas tu orang tak tahu nak halal tuju tak pergi ke mana. Tahu dengar syurga, dengar neraka, tahu dia tahu ada bidadari dalam syurga. Sonok dengar cerita pasal bidadari, tapi dia tak pernah buat kerja nak pergi ke bidadari. Tak pernah buat kerja di muka bumi Allah Ta'ala ni untuk nak sampai ke tempat yang sebegitu. Di dunia buat kerja tak elok, dan sebagainya. Malah masuk lari banyak. Baik. Dan wajib bagi kita juga untuk kita mengenal tentang hurun ain. Siapa hurun ain? An-nisa atau nisaun khalaqahunna Allah biqudratihi min nurin la aba lahunna wala atau la abun lahunna wala ummun. Mereka ni wanita-wanita yang dijadikan oleh Allah Ta'ala dalam syurga. Dijadikan daripada nur, daripada cahaya. Tidak ada ibu, tidak ada ayah. Dan mereka ni akan mengahwini golongan mukminin dalam syurga. Sebab tu dalam Quran Allah sebut lam yatmiskunna insun wa qablahum wala jan. Mereka tidak pernah disentuh. Disentuh pun tak pernah, apatah lagi disetubuhi dan juga dilakukan apa-apa. Sama ada oleh manusia ataupun jin. Baik. Bila mana kullama asabuhunna wajaduhunna abkar. Setiap kali disetubuhi hurun ain, kamu akan dapati dia akan jadi anak dara balik. Orang perempuan biasa kaum Allah Ta'ala kalau disetubuhi dia tak jadi anak dara, dia jadi janda. Walaupun dia buat darah baru di hospital, irsyid bakarah dipanggil dalam bahasa moden, irsyid bakarah, maksudnya kembalikan balik darah, dimasukkan semula selaput darah. Tak jadi dah tu, tetap dipanggil sebagai apa ni, Allah SWT sayyibun, nah dipanggil sayyib. Tapi kalau kata di syurga hurun ain disetubuhi jadi balik darah. Dan kecantikan mereka ajibun, sangat apa ni, mengagumkan. Seumpama mereka ni adalah yaqut fi safaihinna. Maksudnya di segi kecantikan itu nampak macam dengan berlian dan juga permata yang sangat terang benderang. Sangat apa ni, putih menawan, dan apa ni, boleh kita nampak daripada betih dia tu, nampak dia punya aliran darah dan sebagainya. Bukan nampak darah duk mengalir dalam juga. Abang kata terlalu putih. Orang perempuan kalau putih, kalau kita yang hitam. Kalau isteri kita tak apa. Maksudnya kalau dia buat sendiri, dia orang putih, lepas tu dia tepuk dia punya ni, ataupun dia tekan lama sikit, dia akan jadi merah. Ataupun nampak dia punya urat ni hijau. Nampak cut ni. Dia pun tak balak macam orang putih. Masalah balak. Dia tak balak. Ini cantik dan cantik yang tidak ada mati. Balak ni kebau balak. Macam putih. Macam putih kan. Putih merah jadi nampak tak warna. Macam orang US. Tu balak. Nak terjemah payah. Baik. Seumpama kita melihat apa dia? Ayat merah duduk dalam cawan warna hijau. Cawan warna hijau, buah ayak merah tu. Macam tu. Cari ya, cawan merah buah ayak. Cawan hijau buah ayak merah. Tu. Dan apa ni? Thawbul ahmar min zujajil abyad. Walau anna sya'rata min syu'urihinna
tala'at ila al-ardi la adaa ahlul ard. Kalau kata rambut dia tu, salah satu rambut selai jatuh ke muka bumi, terang menerang bumi. Nak abang tak bercahaya, yang rambut pun bercahaya. Tak ada pentin, tak ada rejoice. Masya Allah. Dan mereka ada sab'una hullah. Ada 70 perhiasan di badan mereka. Kita kalau pakai perempuan, dia pakai cubang, dia pakai gelang tangan, cincin, gelang kaki, gelang pinggang. 1, 2, 3, 4. Hidung. Buka mata lagi. Yang tu pun tak nak comel lah. Lawa nak mampus tengok. Apa tak suruh bayang lah. Hak umpah hak nikah lah. Hak nikah lepas tu, tak mahu tu tak. Baju tak ada selai kat badan dia. Kemudian ada hiasan kat badan dia. Tu suruh bayang. Masuk syurga ni, tengok apa-apa. Bayangkan hak tu lah. Dah tak pergi bayang, tu bayangkan. Cukup tu tahu saya hurun ain sikit-sikit. Tu tak nak pergi semangat no. Semangat langsung masuk syurga. Tapi kita tu ada orang awam. Awam dia kena terang juga benda ni. Kalau tidak, Islam kalau tak raikan orang awam, jadi masalah. Kalau kata semuanya nak kena bahas, tak, kita kena ibadah kerana Allah Ta'ala. Dia naik peringkat ni. Dah ni peringkat awam, aqidatul awam. Dia nak kena cerita kat orang, nak pergi dia seronok. Ini balasan bagi orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Nah, orang yang beriman, yang jaga diri dia di muka bumi Allah Ta'ala, ni balasan. Allah Ta'ala akan bagi. Yang berkahwin, kemudian dia baik perkahwinan dan sebagainya, Allah Ta'ala akan balas kepada nanti isteri yang ramai lagi di syurga Allah Ta'ala. Yang akan menjadi khadam kepada isteri dia di dunia. Perempuan yang baik kepada suami dan muka bumi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan bagi hurun ain. Yang mereka ni akan jadi ketua pada hurun ain yang lain dalam syurga. Dia jadi ketua. Jadi kalau suami dia dalam syurga dapat 70 bidadari, dia jadi ketua 70 tadi. Yang ke-71. Jadi 70 lagi tu akan jadi khadam. Nah, jealous tak ada, jangan bimbang. Tak ada jealous. Tak ada duk meluat tengok dia comel pada aku, tak ada. Semuanya sama. Sebab dalam syurga tidak ada dengki, tidak ada cemburu. Sonok semua dalam syurga. Tak ada kelahi. Tak ada masam muka. Semua sonok. Lagi tidak sonok lagi, esok sonok lagi. Tidak ada penghujung, ya. Tak ada hujung. Kita di sini esok bagi tak tahu kita ada masalah esok. Boleh ni. Hari ni pun tak kira dah masalah, kita tak tahu. Nah, esok Pak Isa. Ada masalah. Hari ni berapa bulan? Saya esok Pak Isa. Esok lusa. Jadi esok lusa apa ni? Kelas tak nak? Boleh tak? Kata esok lusa 21, 20, 21, 22, 23. Ada boleh? Ya? Dalam pasal habis lah. Lepas tu habis lah tu. 21, 22 habis lah. Tak nak pasal. Sampai lah balik. Kau tak tahu pula kan, sama ada nak kena masuk lain kan. Baik. Ya lah. Dia masa tak ada masalah langsung sonok saja. Sudah saya pun tak tahu saya apa saya. Baik. Tuan masuk bab yang ke-22. Jah apa ni? Baik yang ke-22. Jadi kita sambung. Jap. Allah Ta'ala.